Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang pertama, cikgu doakan supaya kita semua, anak-anak murid cikgu, keluarga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak penyakit COVID-19, insya-Allah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk makluman, untuk tajuk pada hari ini, cikgu akan menerangkan, mengajar tajuk berkenaan dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan seperti yang kamu tahu bahawa kita selalu melihat haiwan ini, tumbuhan ini dimakan oleh haiwan ini dimakan oleh haiwan ini dan dimakan oleh haiwan lain. Alright? Yang itu yang kita panggil rantai makanan sebenarnya. Contoh, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Itulah rantai makanan. Jadi apa maksud sebenar rantai makanan? Rantai makanan bermaksud hubungan makanan antara hidupan. Hubungan makanan antara hidupan. Alright? Padi tadi, hidupan juga dimakan oleh tikus, hidupan dimakan oleh ular dan dimakan oleh elang. Itu maksud rantai makanan, itu hubungan makanan antara hidupan. Okey, jadi anak-anak, kita boleh tengok contoh-contoh rantai makanan sebenarnya. Banyak di depan mata kita rantai makanan ni sebenarnya. Kalau yang paling dekat dengan kita mungkin dekat kebun, kebun sawit contohnya, ataupun di padang sekolah, ataupun di kolam, ataupun di kebun durian contohnya. Jadi di situ ada rantai makanan sebenarnya, ataupun di sawah padi. Contoh di kampung Lonik kita ada sawah padi. Jadi kalau habitat di sawah padi, dia punya rantai makanan mestilah bermula dengan tumbuhan yang ada ataupun terdapat di sawah padi. Alright? Kalau di padang dia bermula mungkin dengan rumput. Kalau di kolam dia mungkin bermula dengan tumbuhan yang hidup di dalam air. Jadi kalau kita tengok di kawasan sawah padi, contohlah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Betul Okey, kamu nampak tadi kemudian satu tanda anak panah, anak panah, tanda anak panah. Jadi tanda anak panah ini dalam sains ataupun dalam rantai makanan bermaksud dimakan oleh. Okey, contoh padi anak panah tikus, padi dimakan oleh tikus. Anak panah tikus, anak panah ular, ular makan tikus ataupun tikus dimakan oleh ular. Maksud dimakan oleh. Okey anak-anak. Jadi kita juga kamu akan diberi tugasan untuk membina rantai makanan. Yang pertama ialah di kawasan padang sekolah. Contoh lain. Nanti cikgu akan bagi tugasan kita bina satu rantai makanan di kawasan padang sekolah. Yang kedua, kita bina rantai makanan di kawasan ataupun di habitat kolam. Kalau habitat kolam nanti dia mestilah bermula dengan tumbuhan yang berada dalam kolam ataupun dalam air lah. Alright. Seterusnya ialah berkenaan dengan pengeluar dan pengguna. Apa yang dimaksudkan dengan pengeluar dan pengguna? Okey, cikgu ulang balik. Kita nampak padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, di situ ada pengeluar dan di situ juga ada pengguna. Okey anak-anak, tumbuhan ialah pengeluar. Mengapa tumbuhan jadi pengeluar? Kerana tumbuhan ini dia boleh membuat makanan sendiri. Kita dah belajar fotosintesis contohnya. Alright? Manakala haiwan sebagai pengguna. Jadi pengguna ni mendapatkan tenaga yang pertama daripada pengeluar. Alright? Okey. Jadi ada juga anak panah di situ. Anak panah juga di situ juga membawa maksud perpindahan tenaga. Contoh, okey, padi dimakan oleh tikus. Tikus mendapat tenaga daripada padi. Tikus pula dimakan oleh ular. Ular pula mendapat tenaga ataupun perpindahan tenaga daripada tikus. Jadi bermaksud perpindahan tenaga antara pengeluar dan pengguna. Jadi kamu kena ingatlah contoh-contoh itu. Alright. Kemudian anak panah yang membawa maksud perpindahan tenaga. Sebab ini penting untuk kita tahu bahawa rantai makanan ini sangat penting dalam kehidupan ataupun dalam ekosistem ataupun dalam persekitaran ataupun dalam alam semula jadi kita. Bayangkan di satu kawasan sawah padi. Contoh satu kawasan sawah padi tak cukup. Apa akan jadi pada tikus?
tikus tidak akan mendapat cukup makan makanan. Tikus akan kelaparan. Tikus akan mati. Ramalkan apabila tikus mati, ramalkan apakah pula akan berlaku kepada ular yang makan tikus sebenarnya. Ular juga akan, dia punya pola ataupun coraknya akan berkurang kerana dia juga tidak ada makanan sebab tikus dah tak ada. Bila ular pun berkurangan ataupun mati, apa pula berlaku kepada helang yang makan ular? Secara automatik bilangan helang juga akan berkurang. Ini yang kita panggil hubungan dia. Sangat penting. Dia menentukan keseimbangan dalam alam semula jadi. Cukup pengeluarnya, cukup penggunanya dan cukup pengguna lain juga. Jadi keseimbangan akan berlaku di situ. Kalau tidak akan berlaku keseimbangan. Jadi anak-anak, cikgu harapkan apa yang cikgu terangkan hari ini berkaitan dengan tajuk rantai makanan, semua orang jelas, semua orang faham. Supaya kita tahu, bila sebut saja rantai makanan, kita terfikir bahawa hubungan makanan antara hidupan. Contoh, kalau sawah padi, dia mula dengan padi. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Kalau dalam kolam, dia mula dengan tumbuhan yang ada dalam kolam. Tumbuhan yang ada dalam kolam. Jadi cikgu harapkan semua orang jelas, semua orang faham apa yang cikgu cuba jelaskan. InsyaAllah jika ada persoalan yang ingin soal pada saya, boleh terus ajukan pada saya. InsyaAllah cikgu akan cuba bincangkan, jawab dan cuba jelaskan supaya kita mendapat manfaat, supaya pemahaman kita faham apa tajuk yang kita belajar, apa yang sepatutnya kita telah belajar pada hari ini. Jadi sekian saja untuk tajuk mula-mula rantai makanan. InsyaAllah dalam pengajaran akan datang, cikgu akan sambung balik tajuk rantai makanan dan kemudian akan diikuti oleh tajuk siratan makanan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.